Saya pertamanya ingin merakamkan penghargaan kepada pasukan Suhakam yang telah pun membentangkan laporan di Dewan Yang Mulia ini. Pada masa yang sama, saya berterima kasih kepada Tan Sri Speaker, kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun yang juga telah membenarkan perbahasan. Dan saya sedar bahawa tujuan perbahasan adalah untuk kita baca laporan itu, bertukar-tukar pandangan dan fikiran, dan juga untuk memastikan bahawa perkara-perkara yang telah dilaporkan dalam laporan itu tidak berlaku. Perkara pertama yang ingin saya sentuh, mungkin saya boleh menyimpang sedikit. Tan Sri Speaker, saya baca dalam berita FMT pada hari ini, Free Malaysia Today, bahawa Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani telah pun mengarahkan PDRM untuk mencari pelawak bernama Jocelyn Chia yang telah pun memperlekehkan negara kita tercinta Malaysia. Saya menyambut baik perkara itu. Memang tindakan tegas perlu diambil, cari dia sampai lubang cacing. Perkara ini tak patut dinyatakan oleh beliau. Pada masa yang sama, saya ingin tanya kepada Ketua Polis Negara, apakah tindakan yang telah diambil oleh pihak Ketua Polis Negara untuk mencari bekas suami Indira Gandhi bernama Ridwan Abdullah dan anak kesayangannya bernama Prasarna Diksha yang telah dilaporkan hilang. Pada masa yang sama, saya ingin tanya, apakah tindakan yang telah diambil oleh Ketua Polis Negara untuk mencari Jolo yang telah menghilangkan diri? Sampai sekarang difahamkan mungkin berada di Taiwan, mungkin berada di China dan sebagainya. Bolehkah kita juga memberi perhatian untuk mengambil langkah-langkah untuk mencari mereka? Dan pada masa yang sama, seperti yang telah dibahaskan oleh Yang Berhormat Gopeng tadi, kejadian-kejadian kematian dalam lokap jumlahnya begitu banyak. Perkara yang dilaporkan oleh Suhakam, untuk makluman Tan Sri Speaker, di penjara sahaja telah dilaporkan 363 kematian. Ini adalah laporan yang saya baca daripada portal berita Malay Mail yang telah melaporkan sehingga 2020. Selepas itu Jabatan Immigration 50, kematian dalam tahanan lokap 34, lokap Polis Diraja Malaysia, dan agensi dadah kebangsaan 9. Jumlahnya 363. Saya pada masa yang sama terpanggil untuk tanya Tan Sri Speaker, kejadian-kejadian kematian dalam lokap ini adalah sesuatu yang berlaku berulang kali. Dan mungkin tahun ini adalah tahun yang bersejarah kerana kita juga telah menonton tayangan filem Anwar The Untold Story. Pada kali yang pertama, kita melihat apa yang berlaku kepada Perdana Menteri kita sewaktu beliau ditahan di lokap. Ini bukanlah tayangan filem, memang perkara yang telah dilaporkan, di mana seorang Ketua Polis Negara, Rahim Noor, dituduh kerana membelasah Yang Amat Berhormat Tambun dalam lokap, menyebabkan beliau tercedera di mata, the black eye incident. We won't forget, dengan izin Tan Sri Speaker. Ketika itu gelombang reformasi mula bangkit. Ini adalah sesuatu yang telah berlaku lebih kurang 25 tahun yang lalu dan sedang berlaku sekarang. Apakah tindakan yang akan kita ambil untuk memastikan bahawa perkara ini tidak akan berulang? Daripada ulasan yang saya dengar, Yang Amat Berhormat Tambun telah hadir menonton filem itu dan mengatakan bahawa keadaan sebenar di dalam lokap di mana beliau ditahan lebih teruk lagi, parah. Apakah yang sedang berlaku kepada negara kita? Bagaimanakah kita ingin memastikan perkara-perkara ini tidak akan berulang?
memang seseorang yang ditahan di dalam lock up itu disiasat untuk satu kesalahan. Seseorang yang ditahan di penjara sedang menunggu perbicaraan di mahkamah. Tetapi kita harus memastikan bahawa hak asasi mereka untuk ditahan dengan keselesahan asasi perlu diberi perhatian selalu. Saya ingin tanya Tan Sri Speaker, kalau Tan Sri Rahim Noor telah dituduh membelasah Yang Amat Berhormat Tambun, siapa Perdana Menteri ketika itu? Memang kita tahu mantan ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir, bukankah perlu beliau juga disiasat? Kenapa perlu Ketua Polis Negara menanggung seorang sahaja? Dan di sisi undang-undang tidak ada hadnya, bukan seperti kes-kes sivil. Dalam kes-kes sivil selepas 6 tahun memang tidak ada sebarang kes yang boleh difailkan. Tetapi sekarang saya ingin tanya, saya bukan membuat tuduhan. Saya ingin tanya, adakah Ketua Polis Negara ketika itu bertindak disebabkan telah diberi arahan untuk berbuat demikian oleh siapa? Adakah arahannya datang daripada Tun Dr. Mahathir? Saya ingin tanya. Jelutong minta laluan. Sahabat saya Paribunta. Boleh? Okey, saya bagi. Terima kasih. Tadi Wabi Jelutong sebut seorang bekas Perdana Menteri yang bertanggungjawab ke atas isu Datuk Seri Anwar. Soalan saya, mengapa sewaktu ahli Parlimen Langkawi yang jadi Perdana Menteri menjadi PM zaman PS Perintah 2018 hari itu, Jelutong tidak bangkitkan di sini dan minta supaya Dr. Mahathir diseret ke mahkamah? Soalan yang baik. Saya ingin jawab, Tan Sri Speaker. Ketika itu beliau bersama-sama dengan kami. Prinsip perjuangannya bersama-sama dengan kami. Sekarang PAS, beliau telah ikut dengan PAS. Dan PAS bersama-sama dengan beliau. Saya ingin jawab. Agak-agaklah bang. Sebahagian saja, bukan semua PAS. Sebahagian saja. Soalnya satu jawapan yang baik. Saya jawab. Apa yang Langkawi buat kezaliman pada Tambun hari itu sama juga. Ngapa tak dibangkit waktu itu? Tan Sri Speaker, saya ingin jawab. Bagi saya peluang jawab. Mengapa tak bangkit waktu itu? Sekarang baru bangkit. Yang Berhormat, saya ingin jawab. Bagi peluang saya jawab. Masa itu Tun Dr. Mahathir tidak sesat. Sekarang bersama-sama PAS, Tun Dr. Mahathir sudah sesat. Oh, sebab dia tak bersama kamu tuduh sesat. Jelutong, apalah Jelutong ni? Tapi Jelutong tak betul ni. Aduh. Tukar tajuk lain lah Jelutong. Tak payah ungkit benda lama-lama. Permintaan saya, Sembang lebih, sembang kencang. Tan Sri Speaker, permintaan saya, kalau perkara itu dilakukan oleh Rahim Noor, Ketua Polis Negara di atas arahan, saya bukan buat tuduhan, saya tanya saja siasat perkara itu. Dan kita bawa Tun Dr. Mahathir untuk menghadapi pertuduhan sebab tidak ada had masa. Masa tidak mencukupi, Tan Sri Speaker. Ya, tu. Tapi saya Duduklah Jelutong. kali pertama saya lihat gambar The Untold Story, berani mendedahkan apa yang berlaku kepada seorang insan biasa yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia. Ini adalah perkara yang patut kita lihat, beri perhatian. Dan saya menggunakan kesempatan ini untuk minta Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara ambil perhatian. Kalau boleh, ambil tindakan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Baik, terima kasih.